Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala huzna sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ardh. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lisanina nura. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmanya, inayahnya. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk membicarakan kitab Sirajul Huda pada menyatakan akidah ahli taqwa karya al-alim al-allamah Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badri Sambawi rahimahullahu ta'ala wa'an, pada muka surat 32, 6 baris daripada atas. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu berkatalah musannif wa amma, berkatalah Imam Sanusi wa amma rusulu alaihi musallatu wassalamu fayajibu fi haqqihim as-sidq. Artinya, ada pun segala nabi-nabi yang menjadi utusan Allah, dinamakan sebagai Rasul, atas segala mereka bertambah-tambah rahmat dan salam alaihi musallatu wassalam, maka wajib pada hak segala mereka itu bersifat dengan as-sidq. Sidqun, bersifat dengan sidq, benar. Itu terjemahan bahasa Melayu ialah benar. Yakni, yang dimaksudkan dengan benar, yakni muwafaqat perkhabaran yang dibawa oleh mereka itu dengan barang yang sebenarnya pada Allah. Jadi yang dimaksud dengan sidqu ini ialah bertepatan apa yang dikhabarkan oleh Rasul tersebut dengan apa yang disampaikan, yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan sidqu. Dan wajib bersifat dengan sidq segala nabi yang menjadi utusan daripada Allah itu dua. Dan wajib bersifat dengan sidq segala nabi-nabi yang tiada menjadi utusan. Jadinya sifat sidq ini bila kita kaitkan dengan anbiya wa rusul, kedua-dua mereka ini wajib bersifat dengan benar. Namun, kata pengarang, dan hanya selnya disimpankan oleh musannif, iaitulah Imam Sanusi, atas segala nabi-nabi yang menjadi utusan, iaitulah Rasul. Jadi Imam Sanusi hanya menyebut Rusul. Imam Sanusi mengatakan wa amma rusulu, dan ada pun segala rasul-rasul. Imam Sanusi tak sebut wa ammal anbiya'u, dia hanya menyebut Rasul saja. Kenapa? Kata pengarang,
Kerana bahawasanya setengah daripada barang yang lagi disebutkan oleh musannif itu tabligh. Jadi ar-rusul ini berkait dengan sifat as-sidq. Ar-rusul wajib bersifat dengan as-sidq. Ar-rusul wajib bersifat dengan tabligh. Berbeza dengan anbiya, berbeza dengan nabi. Para nabi ianya wajib bersifat dengan kata benar, namun tidak wajib menyampaikan. Jadinya yang nak bincangkan di sini ialah sifat-sifat Rasul. Sebab Imam Sanusi bawakan perkataan ar-rusul. Maka tabligh itu tiada bersifat dengan dia, dengan Nabi, melainkan segala nabi-nabi yang menjadi utusan. Kecuali para Rasul saja yang wajib bersifat dengan tabligh. Jadinya Imam Sanusi bawakan wa amma rusulu, dan ada pun para rasul-rasul, maka wajib pada hak mereka itu bersifat dengan benar. Bagi apa lagi? Wal amanatu, dan bersifat dengan amanah. Wa tablighu ma umira bitablighihi lil khalqi. Jadi yang ini dia hasarkan, dia khususkan, bicarakan tentang Rasul. Rasul wajib bersifat dengan keempat-empat ini, termasuk oleh tabligh dan menyampaikan. Ada pun para anbiya tidak wajib bersifat dengan tabligh, menyampaikan. Itu sebab dibawakan perkataan rusul, tidak dibawakan wa amal anbiya'u wa rusulu. Tak bawakan perkataan anbiya. Dan telah bersalah-salahan berkhilaf antara segala ulama pada bilangan segala nabi-nabi yang menjadi utusan itu. Jadi berlaku khilaf ulama terhadap para rasul. Kata setengah ulama, maka kata setengah ulama, bermula segala nabi-nabi yang menjadi utusan itu 313. Sebagian ulama mengatakan 313 orang para rasul. Dan kata setengah mereka itu ulama 314. Naik tambah satu lagi. Dan kata setengah mereka itu 315. Naik tambah satu lagi. Jadi ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 15. Nah, ini khilaf ulama mengenai bilangan para rasul. Dan bersalahan pula mereka itu ulama pada bilangan segala nabi-nabi yang tiada menjadi utusan. Itulah nabi saja, bukan rasul, anbiya. Maka kata setengah mereka itu ulama bahwasanya segala nabi-nabi yang tiada menjadi utusan itu seperti 2 laksa, 4,000. Jadi sebagian ulama berpandangan, ini ijtihad mereka. Sebagian mengatakan bahawasanya bilangan para nabi, jadi beza antara nabi dan rasul, kita mula kena faham. Rasul ialah seorang lelaki yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Berbeza dengan nabi. Nabi diutuskan, diturunkan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada dirinya dan tidak melibatkan kepada umatnya yang ramai. Ada sebagian membezakan antara rasul dan nabi itu. Ada daripada mereka yang membagikan rasul itu ialah mereka yang diturunkan kitab. Berbeza dengan anbiya. Anbiya dia tidak diturunkan akan kitab.
Dan perbahasannya panjang. Yang penting kita wajib beriman saja. Adanya Nabi, adanya Rasul. Antara Nabi dan Rasul, umum khusus mutlak. Tiap-tiap Rasul mestilah Nabi. Tidak semestinya Nabi itu Rasul. Selesai kat situ. Jadi maksud dengan Rasul ini ialah daripada kalangan manusia. Malaikat juga dinamakan sebagai Rasul. Utusan Allah Ta'ala kepada manusia, kepada Nabi, kepada Rasul manusia. Rasul juga namanya. Tapi bukan itu yang dibincangkan di sini. Jadi ada mengatakan bilangan para Rasul itu sama ramai dengan bilangan ahli Badar. Ahli kuliahan ini semua tidak menjejaskan akidah, tak membawa kepada sesat. Oh, kau 313 sesat. Kau 314 sesat. Kau 315 boleh satu geng, satu kawan, satu kapal. Tak, bukan ini semua adalah perkara forok dalam akidah saja. Jadi bilangan para anbiya itu pula, kata setengah ulama bahawasanya bilangan para anbiya itu ialah sekati ataupun seketi. Satu kati ataupun seketi 2,04,000. Keti ataupun kati 100,000. Laksa 10,000. Kalau ribu tu ribu lah. Mana sekati maknanya 100,000. 2 laksa artinya 20,000. 4,000. Jadi semuanya campurkan 124,000. Ini bahasa lama-lama punya ukuran, punya bilangan. Dia orang lama-lama punya bahasa orang dulu. Sekati 2 laksa. Yakni 12 kati. Yakni 12 kati. Apa ni? Sekati 2 laksa. 4. Dan kata setengah mereka itu sekati 2 laksa 5,000. 125,000. 24, 25,000. Tambah 1,000 je. Dan kata setengah mereka itu 10 kati. 10 kati dia berapa? Juta Betul kan? Kalau kati 100,000, sekati 100,000. Kalau 10 kati 10,000. Mana sejuta lah. 10 kati mana sejuta dan 2 kati maknanya sejuta point apa? 1.2 juta. 1.2 juta lah. Betul 2 kati tu mana 200,000. Mana 1 juta 200,000. Maknanya 1.2 juta lah. Yang ni 12 kati. Yang ni 12 kati. Betul lah 12 kati. 1.2 juta. Sekarang kan masa dulu tak panggil juta ya. Kati 100,000. Dan kata setengah mereka itu ulama 10 kati. Maknanya 10 juta. Betul Dan 4 kati 10.4 juta. 10.4 juta dan 2 laksa 24,000. Bermula ini semua pandangan-pandangan ulama. Jangan duk mabuk-mabukkan. Kita baca-baca je lah. Baca je. Jangan kau nak soal orang. Berapa? Pandangan ulama berapa? Kau jangan tanya orang macam tu. Mabuk oleh orang. Ada ramai. Aku tak tahu berapa hitung. Allah Ta'ala saja tahu, dah cukup. Bermula segala kaul yang tersebut itu, pandangan-pandangan tersebut itu, tiada boleh kita pegang satu daripadanya. Tak boleh nak pegang begitu secara muktamad. Maka kaul yang dipegangnya, pandangan yang kita pegang, bahawasanya bilangan segala mereka itu para anbiya, para nabi-nabi tiada tertentu di dalam satu bilangan. Kita tak boleh tentukan bilangannya berapa. 1.2 juta ke 10.2 juta ke tak boleh. Kalau kita letak terlebih, takut yang hakikatnya tak sampai begitu.
Maknanya kita telah menambahkan mereka yang bukan daripada malaikat, daripada anbiya. Kalau kita bawakan kurang, kalau kita kata hanya 10,000 saja, sedangkan ada lagi 90,000 lagi kita tidak senaraikan, kita tidak masukkan, berarti kita telah menolak separuhnya lagi. Jadi kedua-duanya membawa kepada kemudaratan. Lalu cara macam mana? Iaitulah tidak dihitungkan, hanyalah Allah sajalah yang mengetahui. Tak boleh nak tentukan berapa secara tafsir. Hanyalah Allah Ta'ala yang mengetahui akan banyak mereka itu. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad? Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqus alaika. Naqsus naqsus apa? Ingat saja ni. Artinya setengah daripada mereka itu para anbiya, orang yang aku ceritakan atas engkau. Jadi sebagian daripada anbiya itu aku ceritakan kepada kau wahai Muhammad. Aku kabarkan. Dan setengah mereka itu orang yang tiada aku ceritakan dia atas engkau. Jadi apa yang aku cerita kepada engkau ni wahai Muhammad bukan semua. Sebagian aku cerita, sebagian aku tak cerita. Kalau macam tu, maka wajib kita percaya dengan ijmal, dengan secara umum akan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa nabi-nabi yang tiada menjadi utusan, melainkan segala nabi yang 25 sekaliannya utusan daripada Allah Ta'ala. Jadinya mengenai nabi-nabi, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala ini, kepada Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, bukanlah semuanya diceritakan kepada engkau wahai Muhammad, bahkan ada yang aku tidak cerita. Kalau macam tu, maka kita umumkan saja secara ijmal. Dengan kita katakan adanya bagi Allah Ta'ala beberapa nabi yang tiada menjadi utusan, anbiya artinya, melainkan segala nabi yang 25 sekaliannya utusan daripada Allah Ta'ala. Kecuali 25 para rasul itu yang disebut dalam nas. Itu wajib kita tentukan. Wajib kita ketahui segala mereka itu. Jadi 25 itu wajib kita ketahui. Yang lain tu semua kita umumkan saja, kita ijmalkan saja. Jangan kita rincikan bilangan mereka dan sebagainya. Jadi Nabi Rasul yang pertama, kata pengarang, pertama mereka itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini semua tahu, Nabi Adam alaihi salam, bapa jasad, bapa segala manusia. Keduanya Nabi Allah Idris alaihi salam. Ini peringkat yang ketiga tak silap saya. Nabi Idris. Itu yang kedua. Dan ketiga Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan keempat Nabi Allah Hud alaihi salam. Dan kelima Nabi Allah Saleh alaihi salam. Ini semua masyhur cerita-cerita dia. Nabi Nuh semua tahu tentang bahteranya. Nabi Allah Hud alaihi salam, Nabi Allah Saleh lagi orang tahu cerita pasal unta dia. Keenam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Semua kenal tentang Kaabah, tentang pengorbanan duha udhiyah, sembelihan Nabi Ismail alaihi salam tu. Dan ketujuh Nabi Allah Lut alaihi salam. Semua tahu tentang apa namanya bala yang Allah Taala menterbalikkan bumi. Iaitulah mereka yang suka sesama jantina, Lut, ada punya kaum dia. Dan ke-8 Nabi Allah Ismail alaihi salam.
Itulah jalur daripada Nabi Muhammad SAW yang membezakan daripada jalur Yahudi, Nabi Allah Ishaq, Ismail. Jadi daripada Ismail berkahwin dengan kabilah Ya'rab. Daripada Ismail itu berkahwin dengan kabilah Ya'rab. Maka daripada susu galur itulah timbulnya istilah kaum Arab, daripada Ya'rab. Dan kesembilan Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Ini adik-beradik satu bapa dengan Nabi Allah Ismail. Yang masyhurnya kita dengar, yang kita pegang ialah yang nak disembelih itu ialah Nabi Allah Ismail. Namun ada sebagian pandangan mengatakan yang nak disembelih itu ialah Ishaq alaihissalam. Dan ke-10 Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, bapa kepada Nabi Yusuf. Kita terkenal kisah beliau yang tak berapa nampak akibat sedih terhadap hilangan Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Yusuf. Dan ke-11 Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini antara nabi-nabi, ada di antara mereka yang sezaman. Sezaman, bahkan ada di perkaitan waris-waris dia. Berbeza dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa jauh. Itu beza dia. Dan ke-12 Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dia kita kenal dengan kisah kesabarannya. Dan ke-13 Nabi Allah Shu'aib alaihissalam, dan ke-14 Nabi Allah Harun alaihissalam, dan ke-15 Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini semua masyhur cerita dia. Dan ke-16 Nabi Allah Ilyasa alaihissalam. Dan ke-17 Nabi Allah Zulkafli alaihissalam. Dan ke-18 Nabi Allah Daud alaihissalam. Dan ke-19 Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan ke-20 Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Dan ke-21 Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan ke-22 Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Dan ke-23 Nabi Allah Yahya alaihissalam. Dan ke-24 Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan ke-25 akhirul anbiya wal mursalin Nabi Allah Muhammad, penghulu segala mereka itu, penghulu segala rasul, Sayyidul Mursalin. Dia ketua macam mana? Iaitulah rasul-rasul yang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya adalah wakil bagi dirinya. Bila Nabi Muhammad telah pun sempurna zahir dan juga roh dan juga jasad, zahir dan batin, maka semuanya terputus. Yang lain semuanya dinasahkan. Dah tak ada dah persyariatan nabi-nabi umat yang terdahulu bila adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia dah raja dah turun, Tok Penghulu tak berkuasa dah. Fatwa Tok Penghulu tak jadi pakai, tak terpakai dah. Raja bertitah. Itu yang dimasukkan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku tu suka wahai Muhammad kecuali rahmat bagi segala alam. Jadi kalau kaum Nabi Nuh tu rahmat daripada Nabi Muhammad lah. Kerana Nabi Nuh itu ialah wakil bagi Nabi Muhammad. Kata pengarang, "I'lam, ketahui olehmu wahai talib, wahai penuntut ilmu, bahawasanya sidqun itu tiga bahagi. Yang dimaksudkan dengan benar itu ada tiga pembagiannya. Pertama, sidq pada mengakukan dirinya menjadi utusan daripada Allah Ta'ala. Pertamanya ialah membenarkan dengan maksud kenyataan dia, dakwaannya sebagai utusan Tuhan itu adalah benar. Itu pertama. Dan kedua, sidqun pada segala hukum yang disampaikan akan dia kepada kita daripada Allah Ta'ala. Jadi yang keduanya, apa yang Tuhan sampaikan dia tak ada. Dia tidak dusta sama sekali. Semuanya adalah benar. Itu kategori kedua.
Dan ketiga, sidqun benar pada perkataannya yang ta'aluk dengan segala perkara yang tiada, seperti berdirinya Zaid. Yang tiada, yang perkara dunia, betul. Perkara adanya. Dengan segala perkara dunia seperti berdirinya Zaid dan duduknya Omar, dan aku makan benda dan aku minum air, atau dan seumpama yang demikian itu. Jadi yang dimaksudkan dengan benar yang ketiga ini ialah apa ucapan-ucapan Rasul tentang realiti, tentang perkara yang bangsa realiti, khususnya bahagian tentang dunia. Semuanya adalah benar. Dia tak pernah berbohong. Dengan maksud yang lain, tak pernah berbohong. Kalau dia mengatakan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar itu ialah sahabatku, benarlah. Dia tak ada. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu ialah perkara bangsa dunia, bukan perkara bangsa gaib. Aku bermimpi semalam. Benar kataannya. Maka bermula yang dikendaki dengan dia di sini iaitulah dua bahagi. Yang pertama jua. Tapi bila kita katakan Nabi bersifat dengan benar, itu merujuk yang pertama dan kedua. Pertamanya iaitulah apa yang didakwa sebagai utusan, maka benar ucapan tersebut, dakwaan tersebut. Apa yang disampaikan, hukum-hukum yang disampaikan kepadanya, mendakwainya daripada Tuhan, benar juga perkara tersebut. Nah, itu yang dimasukkan wajib Nabi bersifat dengan as-sidq, benar. Kenapa? Kerana ini melibatkan tentang agama. Ada pun bahagian yang ketiga itu, iaitulah masuk pada amanah. Jadi yang ketiga itu ialah merujuk kepada sifat amanah. Benar. Dah terlangkah. Minta maaf. Kerana dalil yang lagi akan disebut akan dia oleh musannif menunjukkan atas keduanya. Dan ada pun bahagi yang baginya yang ketiga itu, iaitulah masuk pada amanah. Artinya, dan wajib pula pada hak segala nabi-nabi yang menjadi utusan itu bersifat amanah. Maknanya tiada khianat. Tiada khianat mereka itu dengan mengerjakan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Nah, ini kalau yang ketiga tadi masuklah bicarakan tentang amanah. Amanahnya apa dia? Iaitulah apa yang disuruh lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Antaranya ialah cakap bohong. Jadi termasuk dalam bahagian amanah. Asli kebenaran yang ketiga itu masuk dalam sifat amanah. Lawan dia ialah khianat. Jadi makna khianat, makna amanah, tiada khianat mereka itu dengan mengerjakan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Jadi yang dimaksud dengan khianat itu ialah melakukan perkara yang diharamkan atau bukan dimakruhkan atau meninggalkan perkara yang disuruh. Itu maksud dengan khianat. Artinya tindakannya tadi tidak bertepatan dengan apa yang diutuskan, apa yang disuruh, apa yang dilarang. Tidak bertepatan. Itu maksudnya khianat. Dan tafsirkan dia oleh setengah mereka itu ulama dengan bersifat segala mereka itu dengan pelihara, maksum. Dengan maksud dengan bersifat segala mereka itu dengan peliharaan Allah Ta'ala segala zahir mereka itu dan segala batinnya daripada terpakai dengan barang yang ditegahkan daripadanya akan sebagai tegak yang makruh, melakukan dia. Dan kata setengah mereka itu amanah itu satu. Jadi sifat yang berikutnya wajib bagi segala rasul itu amanah. Amanah ni itulah
Apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, apa yang Allah Ta'ala larang dia akan tinggalkan. Itu maksud amanah. Lawannya ialah khianat. Khianat ialah melakukan perkara diharamkan, meninggalkan perkara yang disuruh. Sebagian ulama menafsirkan amanah itu sebagai maksum. Jadi antara sifat Nabi itu, antara sifat Rasul itu ialah maksum, terpelihara. Segala tindak tanduk dia maksum. Sebab apa? Kerana dia adalah sahibus syar'. Dia ialah model untuk mengambil pensyariatan. Itu yang penting kat sini. Wajib ia bersifat dengan amanah. Dia tidak ada tergelincir. Kalau nak tergelincir, cepat-cepat Allah Ta'ala perbetulkan keadaannya. Cepat-cepat Allah Ta'ala tegurkan untuk diperbetulkan. Itu yang dimaksudkan dengan maksum. Maksum itu ialah zahir dan juga batin. Oleh kerana itulah apabila kita katakan dia amanah, dia terpelihara dari sudut batinnya, maka janganlah kita duduk terima kisah-kisah Israiliyat yang membicarakan tentang rasul-rasul yang melakukan perkara-perkara yang tak elok. Seperti apa dia? Kisah Nabi Sulaiman nak tengok betis peha apa nama? Puteri Balqis. Kemudian apa lagi? Nabi Daud alaihissalam nak berkahwin dengan, nakkan tergila-gilakan isteri panglima dia, isteri tentera dia. Lagi apa lagi? Kisah apa lagi? Nabi Ayub yang sampai peringkat mulat jatuh. Itu yang zahir. Kalau yang batin tadi, adanya dalam jiwanya benda yang selain daripada Tuhan, perkara yang dilarang, sesuatu yang syahwat yang diharamkan. Itu semua perkara yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jumpa kisah-kisah Israel seperti itu, maka kita letakkan tepi. Tak boleh diguna pakai. Macam kisah isu apa dia? Yang Nabi, yang isu kisah hadis Nabi, yang Nabi melihat seorang wanita lalu, kemudian Nabi balik jumpa dengan isteri dia. Itu ada orang menafsirkan maknanya Nabi pun ada gelora dalam jiwa dia. Bukan begitu. Tindakan Nabi itu ialah nak mengajar kepada umat saja. Oleh kerana itu, kau tengah semayang, kau tak khusyuk. Nabi tak tengah biasa pegang pun hati dia khusyuk dengan Tuhan. Beza. Hati Nabi itu sentiasa terpelihara. Bahkan ketika tidur, hati Nabi tak tidur. Para anbiya dia tak tidur. Para rasul tak tidur. Dia tak lara, tidak berlaku lara pada hati-hati mereka. Allah Ta'ala peliharakan. Itu yang dimaksudkan dengan maksum yang batin. Yang zahirnya seperti adanya perkara yang cacat cela pada seorang rasul. Oleh kerana itulah mustahilnya Nabi Ayub alaihissalam ada sampai ulat berobang dia punya isi-isi dia tadi. Ambil ulat jatuh terus tak balik. Itu perkara yang mustahil. Kerana perkara itu boleh menyebabkan manik, penghalang bagi menyampaikan dakwah. Nak sampai dakwah ke macam mana? Dah berbau busuk, dah ada ulat. Takkan dia orang nak datang kat dia. Orang kalau dia datang kat orang lari. Jadi kalau orang lari nanti, di akhirat kelak nanti, dia tanyakan Allah Ta'ala, kenapa kau lari daripada seruan dakwah Nabi bagian-bagian? Macam mana aku tak lari? Kau tengok dia tubuh badan dia. Hina. Patutlah aku lari. Jadi kau tak boleh salahkan aku, wahai Tuhan. Seruan dakwah tak sampai kepada aku, bukan sebab diri aku, tapi sebab diri Rasul kau tadi. Tak sempurna. Oleh kerana itulah mustahilnya berlaku perkara-perkara yang nuksan, perkara-perkara yang kurang, cacat cela kepada Rasul-Rasul. Kalau mengenai Nabi Yaqub alaihissalam yang mati dia tak apa nampak itu, kata sebagian ulama, perkara itu berlaku selepas daripada selesainya seruan dakwah. Tak ada masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Dan kata setengah mereka itu ulama, amanah yang dimaksudkan sebagai suatu sifat yang wajib bagi Rasul itu iaitulah satu malakah, suatu sifat. Di malakah ini ialah sifatun rasikhatun, itu malakah. Dimulai dengan hal, daripada hal barulah jadinya malakah. Hal inilah baru kita nak bertatih. Tak pandai lagi. Baru ada sekejap tak ada sifat tersebut. Tapi bila dah kejap, dah tegur sifat itu pada diri seorang, maka dinamakan sebagai malakah. Jadinya, amanah itu ialah satu malakah, yakni satu kekuatan yang teguh pada diri seseorang, yang mana dengan malakah ini, dengan sifat amanah ini, menegah ia akan tuannya. Dia ada pula takluk dia, bertakluk. Menegah akan tuannya daripada mengerjakan segala larangan. Maka atas tiap-tiap satu daripada segala tafsir yang tersebut itu, maka iaitu kembali kepada usmah, iaitu terpelihara daripada segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keseluruhannya nak faham ni lah, antara sifat yang wajib bagi segala rasul itu bersifat dengan kemaksuman. Iaitulah terpelihara ataupun dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang dilarang, dan terpelihara daripada meninggalkan perkara yang disuruh. Kata pengarang lagi, wa tablighu ma umiru bitablighihi lil haqi. Jadi segala yang mana itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan, kesilapan, kebaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.